Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kepada Allah SWT kerana mengizinkan pertemuan ini berlaku pada malam ni. Terima kasih pada pengurusi majlis, Tuan Nazir, Tuan Imam, para ustaz, alim ulama, pemimpin masyarakat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Dalam masa yang singkat, saya cuba membawa tafsir secara ringkas dan mudah, dan saya kaitkan dengan beberapa pengajaran tentang ujian daripada Allah dan masa yang Allah pinjamkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam keadaan kerugian kecuali yang beriman, beramal soleh, berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Allah bersumpah dengan makhluknya yang bernama masa. Saya dah tak cukup masa, tuan-tuan. Doktor sahkan saya kena kanser pada 31 Januari 2017. Selepas saya balik berforum dengan Dr. Rubiah di sini, dan ada seorang Ustaz Zul di hadapan TYT sempena Ma'al Hijrah, saya dah rasa sangat sejuk dan tak sihat. Dan bila balik, saya terus ke umrah. Balik umrah, saya punya jadual agak padat di Johor. Balik daripada Johor pada 31 Januari, saya masuk daripada berat badan 130 kg hingga 47 kg, 57 kg. Dan alhamdulillah, jumpa doktor, kena tahan dan diperiksa, sah kanser, dan terpaksa dioperasi keesokan hari. Dibelah daripada atas bawah dada ni sampai ke bawah pusat, dan dikeluarkan ketumbuhan yang beratnya 1 kilogram besar ketayap ni. Dan usus pun dah terkena kanser tersebut. Usus saya terpaksa dipotong 1.4 meter dan juga merebak dalam salur darah saya. Jadi doktor pesan pada saya kena lakukan kemoterapi dengan segera. Dan doktor pun bila lepas diperiksa berkali-kali, ada seorang doktor sahabat saya berkata, "Ustaz, prepare for the worst. Bersiap sedia dengan perkara yang paling buruk." Based in experience, berdasarkan experience pengalaman doktor, Ustaz hanya ada masa kurang dari setahun. Sebab benda tu terlalu pantas merebak. Doktor kata, jangkaan doktor 20 hari bulan 1 2018 saya akan pergi bertemu dengan Allah. Tapi mungkin ada dosa saya yang Allah Ta'ala belum ampunkan. Allah masih bagi ruang untuk saya bertaubat kepada Allah. Dan mungkin berkat doa orang ramai, dan alhamdulillah sampai ke hari ini saya dapat bertemu tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah. Sebagai pesanan, mungkin pesanan yang terakhir
Saya nak berpesan, jangan main-main dengan masa. Jangan buang masa. Jangan sia-siakan masa yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Sebab masa untuk kita akan berhenti bila berhenti nafas kita. Kita dah tak boleh buat apa-apa amalan lagi. Jangan main-main dengan masa. Tolong tuan-tuan, selagi ada tenaga, datang ke masjid. Selagi ada tenaga, solat berjemaah. Selagi ada usia, jangan tinggal berbuat baik pada ibu dan ayah dan sesama manusia. Buat dia baik. Selagi ada. Saya tak pasti saya dapat bertemu tuan-tuan pada tahun hadapan, tapi saya akan turunkan beberapa tips sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berhadapan dengan ujian Allah sebesar ini. Saya, bila doktor beritahu kanser, saya sebut Alhamdulillah. Terima kasih Allah, dalam juta-juta orang dalam dunia ni, Kau pilih aku menerima hadiah sebesar ini. Saya buat sujud syukur tuan-tuan. Sebab bukan semua hadiah daripada Allah bungkus dengan bungkusan yang cantik. Ada kala Allah memberi hadiah kepada hamba-Nya yang dibungkus dengan bungkusan yang dipanggil musibah. Bila dibuka hadiah tersebut, baru kita jumpa hadiah hikmah yang sangat indah. Bila saya sujud syukur tuan-tuan, saya teringat sepotong ayat Al-Quran, Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azindannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang sesiapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Barang sesiapa yang kufur, azab Allah amatlah pedih. Bila saya sebut Alhamdulillah, the power, when you say Alhamdulillah, Allah akan tambah nikmat. Allah bukan Tuhan yang berbohong. Wallahi Allah tidak pernah berbohong. Percayalah, yakinlah bulat-bulat bahawa Allah akan tambah nikmat. Nikmat apa yang saya dapat selepas saya bersyukur? Yang pertama nikmatnya ketenangan, tenang jiwa, damai di hati, menunggu tarikh untuk mati, pergi bertemu Ilahi. Jadi apa saya buat tuan-tuan? Saya syukur je lah. Antara zikir yang saya amalkan setiap malam, Alhamdulillah. Bangun pagi, Alhamdulillah. Lain kita bangun tidur, kita baca doa, seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun lagi, dengan kita rasa kita akan mati sebentar lagi. Lain. Tuan-tuan dan puan-puan, hari demi hari menanti tarikh 20 hari bulan 1 2018, saya bersiap sedia sebelum dijemput oleh Allah. Ditimpa pula dengan kos rawatan. Kos rawatan ni menyebabkan saya terpaksa menjual barang-barang yang saya ada, terutama sebuah motor kesayangan saya yang saya kumpul beli dengan titik peluh, dan motor tu saya jual untuk menampung kos rawatan yang sangat ratusan ribu. Saya bukan sedih sangat sayang ke motor tu. Saya fikir, ya Allah, macam mana aku nak pergi berdakwah tanpa motor tu? Sebab saya selama ni berdakwah pun naik motor, boleh menyimatkan masa, tol, minyak. Dan saya tak suka datang kuliah lambat. Itu memang kalau orang kenal saya tak suka lambat. Tapi tuan-tuan dan puan-puan,
Apa yang berlaku? Satu perkara yang ajaib. Alhamdulillah, dapat liputan daripada harian Metro kisah saya. Dan Alhamdulillah, ramailah orang mula menyumbang. Dijadikan viral dekat Facebook, jadikan viral dekat internet, dekat WhatsApp group. Tapi sayang, 1000 kali sayang, nombor akaun tu bukan nombor akaun saya. Kisah hidup tu kisah saya, tapi nombor akaun tu nombor akaun orang lain. Apa berlaku tuan-tuan? Saya sebut lagi Alhamdulillah. Alhamdulillah. The power when you say Alhamdulillah, jiwa akan jadi tenang. Dan Allah akan tambah nikmat. Nikmatnya tuan-tuan dan puan-puan, banyak. Saya nak cerita banyak. Tenang ni tak boleh beli dekat pasar raya. Tenang tak boleh pasar raya. Tak boleh beli di Mekah. Saya bawa jemaah umrah, Datuk dan Datin tidur di hotel 5 star, 6 star. Buka je tingkap, nampak Kaabah. Suami isteri bergaduh lagi dalam bilik. Pergi Jepun, pergi Korea, pergi mana, bergaduh suami isteri. Tenang ni hanya boleh dibeli dengan sifat syukur saja. Alhamdulillah ada kaki. Saya setiap hari saya bersyukur, Alhamdulillah hidup lagi. Dan kadang-kadang saya menangis, saya hidup, ya Allah, ada dosa lagi yang belum Allah ampunkan. Sebab tu Allah benarkan saya bertaubat. Okey, cukup satu. Alhamdulillah. Apa yang Allah beri, ada sahabat-sahabat dapatkan nombor akaun yang betul, dia masuk. Dapatlah beberapa ribu tuan-tuan, ada berapa puluhan ribu. Alhamdulillah, dapatlah meringankan kos tersebut. Dan syarikat insurans bayar separuh. Alhamdulillah. Kos rawatan ratusan ribu. Boleh beli rumah cash. Saya sepanjang hidup saya tak ada tu. Tapi apa berlaku lagi-lagi lepas tu, saya buat apa? Saya qada salat saya. Qada salat. Masa yang ada saya qada salat. Saya tak kira. Subuh saya qada subuh. Solat sunat saya buat juga. Tapi saya tetap juga buat solat qada subuh. Zuhur saya qada zuhur. Asar qada asar. Maghrib qada maghrib. Isyak qada isyak. Memanglah dulu kita dengar pendapat tak perlu qada, cukup dengan taubatan nasuha. Tapi tuan-tuan, saya dah nak mati, berdiri bulu roma bila dengar perkara pertama dihisap di akhirat nanti adalah solat. Saya orang panggil ustaz, tiba-tiba di hadapan Allah, Allah tak nak pandang muka saya, Allah campak dalam neraka sebab ada solat yang saya tinggalkan. Sepanjang hidup saya ingat saya daripada umur 9 tahun saya tak pernah tinggal solat. Tapi kenapa saya qada? Sebab saya banyak kali melakukan pembedahan dan kemalangan. Ada kalanya koma. Saya takut solat saya di atas katil itu tak sempurna, maka saya qada solat saya. Tuan-tuan, lah ni kita baik, kita duduk dalam masjid, tapi jangan lupa solat-solat kita yang pernah kita tinggalkan. Jom pujuk hati kita, qada solat kita yang tinggalkan. Lah ni kita pakai serban, lah ni kita pakai jubah, lah ni orang panggil kita dengan panggilan yang mulia. Tapi solat orang lain tak boleh qadakan, kita kena qada sendiri. Puasa orang lain boleh qada, haji orang lain boleh buat badal, tapi solat kita sendiri kena buat. Jom mulai malam ni, tuan-tuan tak nak panggil saya lagi pun tak apa. Saya tak pasti dapat jumpa tuan-tuan tahun depan, tapi pesan saya satu, qada salat. Qada lah. Tanggungjawab saya kena beritahu, buat. Tak payah berhujah. Hujah kita dengan hati, tuan-tuan. Lepas tak lepas aku ni ke akhirat nanti, perkara pertama dihisap solat. Lepas solat baru dikira benda yang lain.
Jom. Terus lagi tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, secara mudah dan ringkas, yang ketiga, saya banyakkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bersedekah. Saya sedekah. Sebab dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedekah boleh menyembuhkan penyakit, sedekah boleh memberkati umur, sedekah boleh menolak bala, sedekah banyak. Ada 17 kelebihan sedekah. Tapi saya ringkaskan, saya tak ada duit, tapi saya sedekah. Sedekah saya niat apa tahu? Saya kata ni wakaf atas nama arwah ibuku. Mudah-mudahan aku mati nanti anak-anak aku wakaf pada atas nama aku. Nampak je tabung masjid, apa yang ada dalam wallet, ada duit tak banyak, masuklah lillahi ta'ala. Tapi setiap kali nampak tabung, carilah duit shilling ke, duit paling kecil ke, buatlah semana yang kita mampu. Hari-hari kena sedekah, bukan sedekah pada jumlah yang besar sekali, lepas tu setahun tak buat. Saya cadangkan tuan-tuan, jadikan amalan. Pagi-pagi datang masjid, masuk dalam tabung masjid sedekah. Dan di rumah letak satu tabung sedekah fi sabilillah. Ajar anak-anak kita sebelum keluar rumah, masukkan duit sedikit di awal pagi sebelum pergi sekolah. Masuklah 10 sen ke di mesin. Tujuan dia untuk disedekahkan pada hari Jumaat. Tulis kat tabung tu sedekah fi sabilillah. Kerana malaikat mendoakan kebaikan kita di awal pagi bila kita bersedekah. Ada keberkatan kat situ, tuan-tuan. Ramai kawan-kawan saya buat, nampak rezeki mereka bertambah murah. Tabung dalam rumah, dan tabung tu akan dibawa pada hari Jumaat, sedekah di masjid. Selesai. Saya banyak sedekah, tak ada duit. Orang mai pinjam duit lagi dah. Saya kata mana datang duit aku mai. Cuma saya sedih sikit masa saya sakit Pulau Pinang, tak panggil saya ceramah. Sedih sangat. Terlalu sedikit. Padahal tak apa. Terus lagi. Terus lagi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sedekah. Yang keempat, sebab saya kena berhenti awal, nak ada mula majlis. Yang ke satu syukur, yang kedua qada salat, ketiga sedekah, yang keempat tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iaitu saya ziarah orang sakit. Saya sakit, saya dengar berita anak Bazli UNIC sakit juga, sama kanser dengan saya. Saya pergi ziarah tuan-tuan, dalam keadaan saya baru lepas habis kemoterapi. Pergi ziarah, tengok, Allahu Akbar, ziarah. Saya bagi semangat pada isteri Bazli, anak macam ni. Sampai Bazli kata, Ustaz, anak saya baru je tukar darah ni Ustaz. Saya pegang Bazli, kalau anak dah tukar darah, tak lama bersiap sedialah kalau anak tersebut dijemput oleh Allah. Selang sehari meninggal. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat, sepanjang saya kena kanser ni, saya dapati ramai kawan-kawan biker saya yang datang melawat saya dekat Hospital Tawakal, yang lebih muda daripada saya, meninggal terlebih dahulu daripada saya. Sedangkan mereka lebih sihat, mereka lebih kuat. Baru saya sedar bahawa ketika saya menghitung hari untuk menunggu bertemu dengan Allah, Allah mengambil sahabat-sahabat saya terlebih dahulu. Jadi saya ziarahlah, walaupun semayangkan jenazah walaupun saya tak sihat. Dan apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan selepas ziarah? Saya amalkan satu lagi. Ingat kelebihan ziarah.
Saya malam ni tak ada niat nak mengajar. Wallahi, niat saya untuk mengajak dapat amal. Tuan-tuan amal, saya dapat rehat di alam barzah nanti, dapat pahala kat saya. Ziarah ni apa kelebihan dia? Kita ziarah orang sakit, malaikat mendoakan keampunan kepada kita, selawat atas kita. Selalu kalau kita sakit, kita pergi jumpa ustaz. Ustaz, tolong jampikan ayak ni untuk apa? Untuk sembuh kanser saya. Ustaz tu pun buat dosa juga. Tiba-tiba Allah makbulkan doa ustaz tu. Tapi kalau kita ziarah orang yang sedang sakit, 70,000 para malaikat mendoakan kepada Allah, memohon keampunan kepada kita, berselawat ke atas kita daripada pagi hingga petang. Kalau kita ziarah petang, daripada petang hingga pagi esok. Dan para malaikat, tidak ada seorang pun yang melakukan dosa, dan mereka hampir kepada Allah. Bukan satu malaikat doa, 70,000 lebih ramai daripada yang mai kuliah malam ni. Adakah Nabi berbohong dalam hadisnya? Tidak. Saya pegang betul-betul. Orang yang dah nak mati ni, dia pegang apa yang Nabi cakap tu betul, dan dia yakin. Alhamdulillah, Allah masih meminjamkan umur kepada saya. Dan saya sampaikan ni pada tuan-tuan, ziarahlah orang yang sakit. Ada sahabat-sahabat kita yang kena stroke, kawan-kawan masjid kita, kawan-kawan surau kita yang sakit, pergi ziarah. Ada satu kisah, saya cakap macam ni, dia pun balik, dia pergi ziarah kawan dia. Kawan dia minta tolong, aku pening hari ni, pening. Hang boleh tak bawa? Tapi aku nak pergi masjid. Bawa pergi masjid. Bawa pergi masjid. Bulan lepas, hari Khamis malam Jumaat, dia pening, dia pergi masjid. Masa ambil uduk, habis ambil uduk, nak masuk saf solat isyak berjemaah, rebah dan menghembuskan nafas terakhir. Kita tak tahu tuan-tuan. Jadi kita kena pergi ziarah orang, ziarah dapat doa para malaikat. Dah, cukup dah sebab masa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis ziarah, ziarah tu untuk yang sakit. Ziarah mak ayah pun banyak. Kalau mak ayah saya dah meninggal dunia ustaz, ziarah adik-adik mak dan ayah. Tadi saya seronok sangat bila Masjid Abdullah Fahim IBF kali ni buat ride pergi ke Kampung Selamat. Kita ziarah pelatih-pelatih di pusat pemulihan sana. Saya seronok sangat. Saya doakan semua yang ride pergi ke Kampung Selamat tadi, Allah Ta'ala kurniakan syurga yang hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah orang. Nabi pernah ziarah seorang perempuan Yahudi yang selalu membaling najis kepadanya. Akhirnya Yahudi itu mati dalam keadaan Islam. Ziarahlah. Jom pujuk hati kita lah. Ziarah. Jangan tinggal ziarah. Kalau boleh hari-hari ziarah. Habis last sekali tuan-tuan dan puan-puan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas ziarah, jangan lupa banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim. Saya amalkan istighfar selepas solat subuh berjemaah kat masjid. Saya selalu baca apa? Astaghfirullahalazim 1000 kali satu hari. Allah janji siapa yang beristighfar, Allah bagi jalan penyelesaian kepada semua masalah yang dilalui daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Dan yang last, banyakkan selawat ke atas Rasulullah. Selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
Orang yang nak mati, yang tak pasti dia ke syurga, kita perlukan Rasulullah untuk mendapat syafaat dan masuk ke dalam syurganya nanti. Cukup sekadar tu tuan-tuan. Saya tutup pula dengan ayat yang tadi. Demi masa kita dah tak lama, tak esok tak lusa, entah waktu kita tua ataupun muda. Yang kedua, manusia sebagai hamba dan sebagai khalifah, sebagai hamba patuh pada perintah Tuhannya, pada Allah. Khalifah, kita pemimpin pada diri kita. Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri dan keluarga daripada api neraka. Jaga baik-baik. Neraka ni panas. Kalau kita kuat lagu mana pun, ambil tangan ni, letak atas dapur, boleh tahan 10 minit. Dahsyatlah. Neraka bukan 10 minit, 10 juta tahun, 70 juta tahun. Mampukah kita menanggungnya? Habis kulit terbakar, ganti kulit baru, bakar lagi. Laratkah kita lalui? 10 minit tapi dapur pun tak larat. Last, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, demi masa sesungguhnya manusia itu rugi terbahagi kepada 5. Rugi pertama, rugi orang kafir. Orang kafir. Kafir ni apa dia? Bahasa Arab, tukar bahasa Melayu. Kafir membawa makna ingkar. Ingkar. Iblis adalah makhluk pertama yang kafir. Iblis kafir kerana dia ingkar satu saja perintah Allah. Sebelum ni dia makhluk yang patuh, tapi dia ingkar satu saja perintah Allah. Akhirnya dia jadi makhluk terkutuk. Sekarang pujuk hati kita, siapa yang lebih kafir daripada iblis? Berapa banyak perintah Allah yang kita langgar? Jom pujuk hati kita, jangan ingkar perintah Allah. Balik cari Quran, cari ayat-ayat suruhan, ayat-ayat larangan, baca. Habis satu. Rugi yang pertama, rugi orang kafir. Rugi yang kedua, orang yang tidak ikhlas. Main masjid tak ikhlas, sedekah tak ikhlas, solat tak ikhlas, buat baik tak ikhlas. Yang ketiga, rugi orang yang tidak menepati cara Nabi. Dia solat tapi tak ikut cara Nabi. Saya tak nak cerita bab fiqh, takut kita bertelaka. Tapi kita cerita sifat solat Nabi ada 3. Yang pertama, Nabi solat awal waktu. Yang kedua, Nabi solat berjemaah. Yang ketiga, Nabi solat dengan hati yang khusyuk. Itu dia. Dapatkan solat sampai tahap ni, InsyaAllah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bila kita sibuk dengan salat, orang ajak mengumpat pun kita rasa tak ada masa. Sebab kita duk teringat banyak solat aku tinggal waktu muda, aku kena qada, aku kena buat solat sunat untuk menampung lompong solat aku. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosaku. Yang keempat, rugi adalah ahli maksiat yang mati dalam keadaan kekal dalam maksiat. Bikers ride sini sana, ride pergi Thailand, tengok aurat perempuan, mati. Bikers ride ke IBF, mai dengar kuliah, mati. Rezeki. Saya cerita sikit. 23 Januari 2016 saya berceramah di Pasir Gudang tentang
sunnah-sunnah Nabi yang ditinggalkan, yang dilupai. Tengah-tengah ceramah, pengurusi majlis tadi duduk depan ni. Sana kalau buat maulid sampai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Jadi dia duduk depan saya. Pengurusi majlis ni duduk depan saya. Masa saya cerita sunnah Nabi di bahagian kepala yang ditinggalkan, iaitu al-hijamah, berbekam. Dia senyum kat saya senyum kat dia. Tiba-tiba dia tombang. Dan nafas dia bertukar. Saya faham. Nafas yang seumpama kerbau yang disembelih bertarung dengan sakaratul maut. Itulah nafas-nafas terakhir hidup seorang insan. Saya tinggalkan pentas, pergi ke dia. Orang yang sakarat jangan baringkan macam ni. Susah dia nak melafaz syahadah, tapi pikullah, letaklah atas badan macam ni, 25 darjah, condong sikit, naik 30 darjah, supaya dia boleh bernafas dengan baik. Dan apa berlaku? Saya ajar pada dia, bang, sebut la ilaha illallah, bisik di telinga dia. Dia tak mampu. Tak mampu. Bayangkan selepas solat isyak berjemaah, pengerusi lagi dalam majlis memperingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru saja berselawat dalam majlis ilmu, tapi tak mampu melafazkan syahadah. Tiba-tiba saya teringat pesan Tok Guru saya. Dia kata, kalau orang tak boleh sebut syahadah, hang jangan baca sampai habis, hang baca sepatah-sepatah. Saya teringat, saya pun ajar, bang, ikut sekali lagi bang, sebut la. Dia pun sebut. Itu dia sebut la lah. Ilaha illallah. Dia menghembuskan nafas terakhir dalam majlis ilmu. Syahid. Dia meninggal dunia selepas solat isyak berjemaah. Dia mendapat pahala solat isyak berjemaah umpama mendirikan sebahagian malam dengan ibadah. Dan dia meninggal dunia dalam majlis berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mati di akhir kalam dia menyebut la ilaha illallah, masuk syurga insya-Allah. Satu-satu kalam Arab yang mulut tidak tertutup, mulut tidak terkatup. Sebab bila sakarat, nafas bukan di hidung, nafas di mulut. Habis. Terus lagi. Yang rugi yang seterusnya tuan-tuan adalah rugi orangnya miskin, sakit tapi tak nak solat, hidup atas muka bumi miskin melarat, tapi dahinya angkuh ingin cecah ke sejadah, tak nak sujud pada Allah. Ramai kat luar sana kerja siang malam pakai nak rak, tak kaya-kaya tapi malas nak mai solat sama-sama. Okey, tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tuan-tuan semua dah tak sabar tunggu Datuk Ustaz Kazim Samsul debat. Jadi saya cuba ringkaskan. Demi masa, sesungguhnya manusia itu rugi kecuali orang yang beriman. Siapa dia orang yang beriman? Bukan sekadar percaya, tapi yakin akan bertemu dengan Tuhan.
Yakin Tuhan Maha melihat. Yakin malaikat mencatat. Yakin kemana saja dia pergi, dia rasa Allah lihat, malaikat mencatat. Kita nak buat jahat, ada CCTV. Tak berani kita. Tapi kita tidak pernah merasai CCTV di kiri kanan kita. Dan di atas Allah menyaksikan. Habis, terus lagi. Yakin, beriman, beramal soleh. Beramal soleh, orang solat bukan orang soleh. Orang pergi haji bukan orang soleh. Orang puasa bulan Ramadan bukan orang soleh. Siapa orang soleh? Orang yang menghidupkan amalan sunat dan sunnah secara istiqamah tanpa meninggalkan yang wajib. Itu amal soleh. Dan berpesan-pesan dengan kebenaran. Cakap benda benar ni, dia ada risiko. Ada orang tak suka, ada orang benci. Jom sampaikan kebenaran. Cakap benda yang benar. My masjid, my masjid, my masjid. Rapatkan saf, jangan berpecah belah. Luruskan hati, jangan berkelahi. Mudah-mudahan kita dapat bantuan daripada Ilahi. Terus berpesan-pesan dengan kesabaran. Sabar ni apa dia? Sabar. Sabar ni apa dia? Sabar menahan diri daripada marah. Sabar dalam melakukan amalan. Dan last sekali sabar ketika berhadapan dengan ujian. Cukup sekadar tu tuan-tuan. Minta maaf, saya pantun sikit boleh tak? Saya harap pengusi, mana pengusi, jawab pantun saya. Indah sungguh bulan purnama, cahayanya sampai ke kampung Tanjung. Berceramah bukan untuk ternama, berdakwah wallahi bukan untuk disanjung. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Biar jauh beribu batu, hilang di mata, dalam doa jangan. Saya tak pasti dapat jumpa tuan-tuan pada tahun hadapan. Kalau saya dah tak ada di atas muka bumi ni, tolong doakan saya dapat berehat di alam barzakh. Kalau saya tak ada dalam syurga nanti, tuan-tuan tolong doa agar Allah masukkan saya ke dalam syurga. Kalau ada sejarum patah, jangan disimpan dalam peti. Kalau sepanjang hidup saya ada buat silap dan salah, harap dosa saya diampuni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami pada ibu dan ayah kami. Ampunkanlah dosa kami pada pasangan hidup kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami pada anak-anak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami pada agama kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau ibu dan ayah kami dah meninggal dunia ya Allah, lapangkanlah kubur mereka ya Allah. Terangilah kubur ibu dan ayah kami ya Allah. Jadikanlah kubur ibu dan ayah kami seperti taman-taman di dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, Kau janjikan Kau akan makbulkan doa anak-anak ni ya Allah. Tolonglah ya Allah. Andai hidup ibu dan ayah kami ahli maksiat,
banyak meninggalkan salat. Tapi tolonglah ya Allah, jangan kau benarkan mungkar dan nakil memukul tubuh mereka ya Allah. Jangan kau gelap dan sempitkan kubur ibu dan ayah kami ya Allah. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah, makbul doa kami ya Allah. Ya Allah, kau ampun semua dosa arwah ibu dan ayah kami ya Allah. Kami terlalu rindukan mereka ya Allah. Temukanlah kami dengan ibu ayah kami di dalam syurga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bid'ah dan kurafat. Matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam Islam, matikanlah kami dalam kalimah la ilaha illallah, dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya Kau Tuhan kami sembah, dan hanya kepada Dikau kami memohon pertolongan. Berilah taufik dan hidayah-Mu kepada diri kami dan mereka yang kami sayangi, agar mereka sujud kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah taufik dan hidayah-Mu kepada mereka yang kami sayangi, agar mereka sujud dan memakmurkan rumah-rumah-Mu ini ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka tegas berdiri, tegak berani dalam mempertahankan Islam di bumi ini ya Allah. Tolonglah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami yang belum Islam, sahabat-sahabat kami yang belum Islam, agar mereka juga dapat merasai kemanisan iman dan ketinggian Islam, sebagaimana Kau pernah campakkan hidayah-Mu kepada sebagaimana Kau pernah mencampakkan hidayah-Mu kepada Sayyidina Umar, sebagaimana Kau pernah mencampakkan hidayah-Mu kepada Abu Sufyan ya Allah, kepada Khalid ibn Walid ya Allah. Tolonglah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ketika ini kami ada hanya satu senjata, iaitu doa pada-Mu ya Allah. Bantulah kami, anak-anak kami, keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh wal musleh. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang mendirikan salat. Jadikanlah kami, anak-anak kami, keturunan yang tidak akan meninggalkan satu pun salat ya Allah. Tolonglah ya Allah. Ya Allah, kami tinggalkan anak-anak kami, isteri-isteri kami, harta-harta kami di bawah penjagaan-Mu ya Allah, kerana Kau lah sebaik-baik pemelihara dan pembimbing untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas dan tawaduk. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, ujub, takabur dan penuh dengan hasad dengki ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Satu padukanlah umat Islam yang berpecah pada hari ini ya Allah. Umat Islam yang bertelagah sesama sendiri pada hari ini ya Allah. Tolong ya Allah. Orang-orang bukan Islam tidak akan nampak keindahan Islam yang sebenarnya sekiranya umat Islam itu lemah dan bertelagah selama sendiri ya Allah. Tolonglah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sihatkanlah tubuh badan ibu dan ayah kami, sembuhkanlah penyakit mereka, luaskanlah rezeki mereka, agar mereka dapat beribadah dengan sempurna pada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin memeluk tubuhnya yang mulia ya Allah, mencium dahinya yang mulia ya Allah, melihat Nabi kami senyum pada kami ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan sunnah dan perjuangannya ya Allah, agar kami beroleh syafaatnya di akhirat nanti ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.